Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Gear 6. Kami adalah YouTube channel yang menghasilkan konten-konten tentang dunia pemotoran di negara kita. Tanda sokongan anda terhadap YouTube channel ini, jangan lupa tekan button like, share, subscribe. Dan jika anda ada sebarang pandangan dan idea, boleh komen di bawah. Ini adalah episod pertama. Korang masih ingat lagi tak pada awal 2000 dulu? Pasaran motosikal di negara kita dibanjiri oleh motosikal-motosikal yang dikeluarkan oleh negara China. Mereka menawarkan harga yang rendah dan menarik. Malah ada yang jual sampai beli satu percuma satu. Kalau korang masih ingat lagi lah jenama apa yang saya cakapkan ni. Benda-benda ni lah yang menarik minat ramai pembeli di luar sana untuk membeli jenama daripada mereka. Tapi apa yang pembeli ni tak sedar adalah mereka bukan sahaja membeli sesuatu produk yang tidak berkualiti. Malah motosikal yang mereka beli ni mempunyai teknologi yang sangat kuno. Contohnya, motor ni masih menggunakan teknologi push rod, tak ada fuel injection, jauh sekali liquid cooling. Tak cukup lagi dengan masalah-masalah yang saya sebut tadi, mereka juga mengalami masalah aftermarket yang sangat teruk. Spare part tak ada. Macam mana kau nak maintain motor kau? Benda spare part wear and tear basic biasa pun susah nak dapat, apatah lagi yang besar-besar. Tambah pening lagi kepala pembeli bila kau beli motor tu dah barai, kau nak jual balik tak ada harga. Oh, pening boy. Benda-benda macam ni lah yang membuatkan pembeli-pembeli sekarang sangat berhati-hati bila membeli motosikal mereka. Yelah, takut jadi lagi kan. Kalau kau tak percaya, benda ni kau boleh tengok dalam komen-komen dekat post-post pasal motor daripada China lah. Rata-rata komen kat sana kalau kau tengok memang pahit lah dengan motor China ni. Dia orang dah hilang kepercayaan dengan company-company daripada China ni. Disebabkan dengan reputasi-reputasi yang tak semenggah ni, pengeluar daripada China ni dah mula sedar akan reputasi-reputasi buruk mereka ini. Jadi mereka telah menyediakan satu solusi yang agak genius. Jadi apa yang mereka buat? Apa yang dia orang buat? Dia orang beli syarikat-syarikat lama daripada Eropah yang dah muflis. So dia dapat akses kepada teknologi daripada brand berkenaan. Mereka dapat sesuatu jenama yang dah well established. Dan akhirnya mereka mendapat kepercayaan pembeli. Saya bagi contoh dekat sini. Syarikat Benelli. Syarikat Benelli ni telah dilahirkan di Pesaro, Itali pada tahun 1911. Dan kemudiannya pada tahun 2005, syarikat daripada China, Qianjiang Motor, telah membeli pasaran saham mereka di Benelli. Dan mulai pada saat itu, syarikat Benelli semakin berkembang dan masuk ke dalam segmen-segmen motosikal yang semakin berkembang luas. Banyak-banyak segmen yang mereka telah teroka. Salah satu segmen yang mereka telah ceburi adalah dari segmen naked bike 150cc, dan wakil mereka adalah Benelli 150S. Motor Benelli 150S ni telah dilancarkan pada tahun 2019, kira-kira hampir 4 tahun lepas. Motor ni pada waktu dikeluarkan tiada bersaing. Masa tu MT-15 belum masuk, GXX R150 belum masuk. Jadi dia tak ada bersaing. That's why masa-masa dia mula masuk, sambutan yang mereka terima agak bagus. Dengan harga yang mampu milik, 8,800 dah boleh dapat satu naked bike. Okey, bagi saya Benelli 150S ni adalah sebuah naked bike 150cc yang proper. Kalau kita tengok figure berat dia dengan kompetitor dia yang lain, dia ada dalam range yang lebih kurang sama lah, walaupun dia berat sikit.
Tapi itu tak jadi masalah. Walaupun kita tengok luaran motor ni, kita tengok luaran pun kita rasa berat motor ni kan, 150cc je. Tapi once kita dah start naik motor ni dan bawa dia, kita tak rasa pun motor ni berat. Malah kalau kita bawa dalam keadaan jalan yang sesak, dalam bandar ke apa, motor ni terasa agile dan nimble. Korang boleh mencelok ke jalan-jalan yang sempit, tak ada masalah. Rasa feel dia macam bawa motor kapcai je. Dari segi power delivery dia, kau boleh expect dia power dia macam 150 yang lain lah. Kau perlukan rev yang agak tinggi untuk dapatkan kuasa yang kau nak. Tapi kita masih di dalam kelajuan yang masih boleh dikawal lagi lah. Karakter motor ni membuatkan dia sangat sesuai untuk beginners, untuk mula belajar bawa motosikal dan biasakan diri diorang dengan motor-motor yang bersisi lebih tinggi lah. Dari segi braking motor ni pula, pada saya dia berada di tahap biasa-biasa sajalah. Kita masih perlukan brake force yang agak tinggi untuk menghentikan motor ni. Tapi kita masih dalam keadaan yang stabil lah, kemas je, tak ada rasa berbuai ke apa, tak ada. Secara overall, motor ni adalah motor yang seronok untuk ditunggang. Walaupun bersisi 150cc je, kau masih dapat merasakan keseronokan menunggang dengan motor ni. Dia ibarat dia macam kita bawa go-kart tu lah. Kita rasa macam laju, tapi kita pada kelajuan yang biasa-biasa je, feel je laju. Sebab motor ni kan kau kena rev tinggi sikit, rasa laju dia sikit kan. Tambah-tambah lagi bila kita bawa motor ni kat jalan yang lebih kurang macam ni lah. Ini memang tempat dia lah. Kadang-kadang seronok lagi bawa motor yang bersisi kecil ni laju daripada kena bawa motor yang bersisi besar tapi kita kena bawa slow je. Dia lain feel dia. Tapi bila kita bawa kat highway tu, sendiri mau ingat lah, motor ni kau akan rasa termenung sikit lah. Sebab dia bukan dibina untuk jalan cruising jauh-jauh ke apa tu, tak. Motor ni tak adalah laju mana. Dan kalau kat highway tu untuk maintain 110, 120 tu dah ideal lah. Dia boleh pergi lagi tinggi. Tapi untuk cruising jarak jauh 110 ke 120 tu selesa. Ini adalah pro and cons untuk motosikal Benelli 150S ini. Saya akan bercakap tentang pros dia dulu. Motosikal ini didatangkan dengan suspension jenis upside down fork. Dalam price range yang macam ni, susah kita nak dapat motor yang dah pakai USD fork ni. Biasa motosikal yang harga tinggi-tinggi dia yang dah pakai USD fork ni. Kalau kita tengok pesaing dia yang lain tu, harga dia agak tinggi sikit. Lampu headlight motosikal ini menggunakan lampu jenis LED. Lampu belakang dia pun dia guna jenis LED juga. Signal, keempat-empat signal dia pun guna LED juga. Ini bukan aftermarket ni, memang datang daripada kilang. Motosikal Benelli 150S ni didatangkan dengan meter panel jenis digital, bukan yang ada color tu. Tapi bagi saya, meter panel dia ni dah cukup lengkap. Yang basic-basic semua dia ada meter minyak, RPM, dia punya speedometer. Speedometer dia digital lah. Dia punya mileage dan jam. Dan yang paling saya suka sekali, dia ada temperature punya meter. Meter ini agak useful untuk mereka yang dah modified motosikal ni. Jangan tak percaya, motor ni kau boleh modified. Ada spek 62, 63, tak ada masalah. Kau boleh cari barang-barang dia dekat Shopee. Okey, sebenarnya motor ni saya dah pakai dalam masa 3 tahun. Dalam 3 tahun, meter dia dah clock dalam 40,000 km. Saya tak mengalami apa sebarang masalah tentang aftermarket parts dia, yang macam parts dia yang wear and tear lah. Dia punya brake pad, oil filter, benda-benda yang kena tukar selalu tu. Cost maintenance untuk motor ni lebih kurang je dengan motor kapcai saya pakai sebelum ni. Minyak hitam dia dalam 1 liter, oil filter dia pun dalam, yang original punya dalam RM15. Selain daripada tayar dia, yang lain semua lebih kurang dengan motor kapcai saya. Okey, nak kata motor ni perfect tak juga. Dalam 3 bulan pertama saya pakai motor ni, saya ada mengalami masalah elektronik sikit. Masalah yang saya alami tu masalah starter relay dengan speed sensor dia masa tu. Dalam 3 bulan pertama tu, saya bawa dia ke tempat saya beli motor ni balik lah.
after sales dia sangat bagus. Dia settlekan masalah motor ni dalam masa berapa jam je. Lepas tu alhamdulillah selama 3 tahun saya pakai tak pernah jadi apa-apa lagi. Bagi saya motor ni sangat reliable. Dia tak ada isu kualiti apa, tak ada. Kalau kita tengok pun daripada segi cat dia pun nampak sangat memuaskan hati. Dah 3 tahun pakai tak ada nampak macam dah season ke apa, tak. Still nampak macam baru. Walaupun saya pakai motor ni ke tempat kerja, saya letak kat tempat yang agak panas. Kalau tengok daripada shape dia keseluruhan, kita nampak bahagian depan dia agak gemuk. Dan ramping di bahagian tengah, belakang dia mantap balik. Okey, sekarang saya nak cakap pasal cons dia. Mustahil lah semua best pasal motor ni kan. Mesti ada kelemahan dia. Ada. Kita kupas sikit satu persatu tentang kelemahan motosikal ini. Okey, kalau korang tengok suspension ni bukan suspension yang stok dia lah. Suspension asal dia bagi saya tak memuaskan hati. Dia cepat sangat lembut. Bila dia lembut tu kita bawa dalam kelajuan yang tinggi sikit, dia akan mula rasa berbuai. Even kita dah adjust dia kepada yang paling keras sekali, dia masih berbuai lagi. Jadi saya gantikan dia dengan aftermarket punya suspension daripada model CBR punya. Sama je, dia punya length apa semua saya dah pakai. Tak ada masalah. Best lagi ada. Benelli 150S ini tidak dilengkapi dengan brake system ABS. Malah kalau kita lihat di bahagian shifter ni, tak ada quick shifter. Ada satu benda saya tak berkenan dalam design motor ni. Dia sebenarnya bukan design lah, sebenarnya pemilihan rim oleh Benelli ni. Rim dia pakai 3.00, agak kecil. Untuk tayar stok 130-70 tu pun dah maksimum dah rasanya. Kalau korang up lagi saiz tayar dia, takut satu paling penting sekali, dia punya handling akan berubah lah. Motor kau akan jadi lagi susah nak predict masa cornering. Lagi satu, bila kau pakai saiz yang lagi besar daripada ni, tayar kau bukan nampak macam lagi besar, dia nampak lagi donat. Pada awal video ni tadi saya dah cakap pasal kelemahan-kelemahan motor China. Hampir ke semua poin-poin saya cakap tadi sudah dibaiki. Cuma ada satu lagi poin yang saya cakap tadi masih berlaku lagi masalah. Resale value dia sendiri. Motor ni kalau kau tanya kedai kau nak trade in ke apa, dia ambil dalam 3,000 ke 4,000. Kau nak jual motor kau macam tu, hutang tak habis lagi, kau dah nak kena bayar lagi dia punya balance kan. Aduh, dia punya resale value memang pening amat. Tapi benda ni kita tak boleh nak buat apa lah. Benda ni bukan salah pengeluar. Benda harga second hand ni adalah harga apung atas permintaan. Permintaan motor ni bukanlah tinggi pun. So bila kita nak jual, dia nak jual balik pun belum tentu ada orang yang nak beli. Tapi inilah peluang untuk korang dapatkan motor second hand yang murah dan berpotensi. Konklusi dia, motor ni kalau anda ada niat untuk beli dia, belilah, tak ada masalah. Motor ni reliable. Aftermarket dia semua okey, spare part dia senang cari, murah. Dan motor ni bagi saya sangat sesuai untuk mereka yang mula nak belajar motor, bawa motor clutch, untuk biasakan diri bawa motor yang bersisi lebih besar, ataupun mereka yang nak bawa motor ni berulang-alik pergi kerja jarak jauh yang nak tangki besar, sesuai motor ni 10 liter. Okey, setakat ni sahaja episod untuk kali ni. Jika anda rasa video ni bermanfaat dan menyeronokkan, dapat tengok daripada awal sampai habis, alhamdulillah. Jangan lupa komen, like dan subscribe episod kali ni. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.